Baik, pastinya kita nak ulas lanjut mengenai doktor di media sosial ini. Bagaimana penglibatan mereka ini boleh memberi impak kepada kepercayaan dan keyakinan orang ramai untuk membeli sesuatu produk itu. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Profesor Madya, Dr. Syamsul Bahari Syamsuddin, pakar pengurusan risiko kesihatan persekitaran dan pekerjaan UMS bersama dengan kita pada ketika ini. Assalamualaikum, Prof. Salam, Hafizi. Apa khabar? Khabar baik, Prof. Baik, Prof. Kita nak memahami situasi doktor perubatan yang mungkin mereka ni endorse sesuatu produk ini. Bagaimana Prof melihat isu ini dan adakah ia akan memberi impak kepada keyakinan orang ramai terhadap sesuatu produk itu sendiri? Ya, kalau kita tahu memangnya mereka-mereka yang dikategorikan sebagai profesional ataupun pakar dalam sesuatu bidang seperti contoh dalam bidang perubatan dan ubat-ubatan, kosmetik dan sebagainya, sudah tentu kita akan merujuk kepada doktor. Selain daripada itu bukan hanya pada doktor, malahan ada beberapa lagi yang kita perlu lihat contoh profesional-profesional lain yang diberi pengiktirafan, doktor-doktor yang mempunyai kajian dalam analisis herba, tumbuh-tumbuhan tertentu ini juga perlu diberi perhatian. Kita tidak mahu masyarakat kita dipesongkan dengan maklumat-maklumat yang tidak benar. Jadi penggunaan istilah ataupun salutasi kepakaran ini harus dilihat dengan teliti dalam mempromosikan kosmetik ataupun alat-alat yang kita gunakan, alat-alat kecantikan ataupun alat-alat luaran yang kita gunakan dalam sebarang periklanan atau penjualan barang-barangan ini. Ya, Hafiz. Baik, apakah risiko sekiranya sesuatu produk itu tidak mendapat pengesahan KKM, namun ada doktor ni secara lantang di media sosial mungkin mereka ini mengesahkan kononnya produk itu dapat memberikan manfaat? Ini yang perlu diberi perhatian Hafiz, oleh masyarakat. Bukan hanya dengan peraturan dan undang-undang yang sedia ada. Saya dimaklumkan bahawa negara kita sudah mempunyai pelbagai akta Kalau kita lihat, kita ada akta ubat, iklan dan penjualan pada tahun 1956. Kita juga ada akta racun dan juga kita ada beberapa lagi akta yang boleh kita gunakan seperti peraturan kawalan dadah dan kosmetik PKDK pada 1984. Semua akta-akta ini memang secara jelas menyatakan bahawa penggunaan gelaran profesional ini perlu diperhalusi dalam aktiviti-aktiviti penjualan kosmetik. Ini termasuklah periklanan macam saya katakan tadi melalui media cetak, elektronik, media sosial dan sebagainya. Risiko seperti mana yang Hafizi tanya tadi, iaitu risiko kepada pengguna, mungkin pengguna akan mendapat maklumat yang salah, mendapat barang-barangan ataupun kosmetik yang menjejaskan kesihatan mereka atau menjejaskan fizikal luaran mereka. Sebab kita tahu bahawa peralatan kosmetik ni biasanya kita gunakan di bahagian luar tubuh badan. Jadi apabila dia menyentuh atau mengenai bahagian badan kita ataupun anggota badan, ianya mungkin boleh memungkinkan badan kita bertindak balas dan mengeluarkan satu keadaan yang tidak baik kepada kesihatan. Jadi ini perlu diberi perhatian yang serius. Selain daripada itu Fizi, kalau kita nak dapat lihat selain daripada penggunaan gelaran-gelaran profesional ini, kita juga perlu perhalusi. Kebanyakan iklan-iklan kosmetik ini juga datang dengan data-data kajian. Kadang-kadang kita tidak pasti dan tidak jelas data kajian manakah yang mereka rujuk, daripada institusi manakah yang mereka gunakan. Sebab data-data dengan pengesahan oleh profesional pakar-pakar ini sudah tentu sedikit sebanyak akan mempengaruhi pengguna dalam membeli kosmetik yang mereka iklankan. Hafiz. Ya, Prof. Kalau kita lihat sekarang banyak pengamal perubatan seperti doktor, mereka ni berjawatan profesional ini sudah pun beralih arah, telah pun memberikan ilmu-ilmu mereka sebelum ini melalui penulisan mereka. Tapi kali ini melalui platform media sosial seperti TikTok, Facebook dan sebagainya. Jadi bagaimana Prof melihat sebenarnya doktor ni mungkin peranan mereka, profesion mereka ini, tugas hakiki mereka adalah merawat
dan ada juga yang mungkin mengambil kesempatan untuk menariskan suatu produk ataupun ada yang mencipta produk baru ni, Prof. Ya, saya tidak menghalang daripada profesional ini untuk terlibat, tetapi sebagai langkah yang terbaik, kita juga jangan mengabaikan matlamat kita dengan melariskan jualan produk-produk kosmetik ini dengan mempergunakan gelaran kita dan sebagainya. Jadi, kita perlu lihat perkara-perkara ini dengan lebih teliti. Antara perkara yang perlu kita beri perhatian kepada profesional ini yang perlu masyarakat perlu dididik. Mereka bertanggungjawab untuk mendidik dan memperkasakan masyarakat ini dengan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang penting. Kita mahu peningkatan teknologi yang ada yang digunakan oleh penjual ataupun dalam proses promosi produk-produk kosmetik ini mesti selari dengan pengetahuan masyarakat. Inilah yang berlaku apabila promosinya memasuki era digital tetapi pengetahuan masyarakat masih lagi di tahap yang rendah. Jadi pengetahuan masyarakat perlu lebih jelas dan prihatin tentang perkara ini. Dengan sebagai contoh, untuk melihat produk itu tak semestinya kita lihat daripada pakar-pakar yang mengiklankan produk-produk ini. Kalau boleh kita elakkan kerana ada peraturan khusus yang tidak membenarkan supaya gelaran profesional digunakan. Jadi gunalah nama yang asal. Jadi jangan kita letak gelaran profesional itu dengan menjualkan produk. Kita perlu didik pengguna untuk tengok label, nombor logo pendaftaran dengan Kementerian Kesihatan, semak tarikh luput, bahan aktif yang digunakan dan saya yakin kita perlu juga memberitahu kepada masyarakat bahawa ada talian informasi yang mana masyarakat perlu sentiasa rapat dan menghubungi talian informasi ini dan merujuk kepada pengamal perubatan sekiranya ada sebarang pertanyaan ataupun kemusykilan tentang produk-produk kosmetik yang mereka ingin gunakan. Afizik. Baik, terima kasih kepada Profesor Madya, Dr. Syamsul Bahari Samsudin, Pakar Pengurusan Risiko Kesihatan Persekitaran dan Pekerjaan UMS, dan kita akan berhenti rehat seketika, kembali dengan lebih banyak lagi laporan dari Sidang Dewan Rakyat.